Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad khatamal anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma yassir wa la tu'assir karim. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bersyukur kehadirat Allah kita dapat bersama pada pagi ini menyambung perbincangan kita dalam kitab Iman dan Kehidupan, sambungan perbincangan muka surat 112. Kita masih lagi dalam tajuk mengingati kurniaan Tuhan. Selain dari itu, Tuhan telah menanamkan perasaan kasih sayang di hati ibu bapa. Nombor 4. Orang beriman menyadari kurniaan Allah kepadanya, penuh di sekelilingnya yang dilihatnya setiap zarah, yakni benda yang teramat kecil di langit dan di bumi. Semuanya kurniaan Allah kepadanya, memudahkan penghidupannya dan memberikan pertolongan kepadanya dalam menjalankan tugas dalam hidup ini. Dia nampak kurniaan Allah dalam hembusan angin, perjalanan awan, aliran sungai, terbit matahari, fajar menyingsing, cahaya siang, kegelapan malam, pemberian binatang ternak dan tumbuhan tanam-tanaman. Baik, itu sekalian disebut di sini tentang kurniaan-kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak yang boleh kita lihat dengan mata kasar kita sendiri yang ada di sekeliling kita, iaitu yang terdapat di langit dan juga di bumi. Dan banyaklah ayat Al-Quran yang menyebut tentang apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit seperti bulan, bintang, matahari dan sebagainya. Semuanya itu kurniaan-kurniaan Allah yang ada di langit dan di bumi adalah untuk memberikan kemudahan bagi manusia dalam meneruskan perjalanan hidupnya di dunia ini. Cahaya matahari, bulan, hujan yang turun daripada langit, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya yang kita akan lihat nanti di dalam firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dikatakan bahawa kurniaan-kurniaan itu terlalu banyak, cuma manusia ni dia fikir ke tak nak fikir. Kalau dia hidup tu dia tak renung, dia tak tengok, maka dia tak akan nampak. Tapi kalau dia berfikir, dia akan dia nampak ada kurniaan Tuhan pada hembusan angin. Angin itu bukan bertiup dengan sendirinya, tetapi angin itu datang membawa pelbagai nikmat dan rahmat pada manusia. Pergerakan awan, kemudian sungai yang mengalir. Bagaimana air sungai itu mengalir, tak ada siapa yang boleh halang. Begitu juga dengan terbit matahari. Kalau tak terbit matahari, apa akan jadi dengan alam ini? Itu semua kita akan bahas nanti dalam firman Allah. Begitu juga dengan cahaya siang. Cahaya yang Tuhan kurniakan kepada manusia ni, waktu pagi cahaya dia tak sama dengan waktu tengah hari dan waktu petang. Ya, kita nampak macam sama tapi sebenarnya tidak sama. Begitu juga dengan suhunya. Kegelapan malam, waktu mula gelap menjadi malam dan waktu yang gelap pekat, itu juga ada perbezaannya. Begitu juga dengan binatang-binatang ternak dan tumbuh-tumbuhan. Disebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala, alam tara anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinatan. Dalam surah Luqman ayat yang ke-20. Tidakkah kamu perhatikan bahawa Allah telah mengadakan untuk kamu apa yang ada di langit dan di bumi, dan dicukupkannya untuk kamu kurniaan zahir dan batin. Ayat ini disebut dengan alam tarau, tidakkah kamu melihat? Melihatnya dengan dua keadaan. Yang pertama, melihat dengan mata kasar, satu layer, satu lapisan. Yang kedua iaitu melihat dengan ilmu pengetahuan. Jadi tak sama, melihat dengan ilmu ni lain. Kalau kita hanya melihat dengan mata kasar, kita nampak biasa je. Ada langit, ada bumi, ada burung-burung berterbangan.
Tapi bila kita melihat dengan ilmu pengetahuan, kita akan pergi lebih mendalam. Kita tengok langit ni ada keadaan-keadaan yang tak sama, bukan hanya dilihat dengan mata kasar. Di situ ada awan yang bergerak, kelajuan awan macam mana, ada hujan yang turun, bagaimana terbentuknya hujan, ya, ada cahaya matahari. Kemudian banyaklah perkara yang kita akan lihat dalam sains dan sebagainya. Yang mana disebut tentang Allah telah mengadakan untuk kamu apa ada di langit dan di bumi. Ya. Khalaqas samawati wal ardh, penciptaan langit dan bumi. Jadi kalau kita tak ada ilmu sains, kita tak mengaji sains, kita akan nampak kehebatan Tuhan yang dipersembahkan kepada kita. Apa yang ada dekat langit tu kita tak nampak. Mungkin kita nampak matahari dan bulan saja kalau mata kasar. Tapi kalau kita lihat dengan ilmu pengetahuan, di sana ada planet-planet lain yang banyak lagi. Dulu masa kita belajar sekolah dulu, kita hanya tahu planet yang paling jauh hanya planet Pluto saja. Tapi dengan perkembangan teknologi, rupanya di sebalik Pluto tu ada macam-macam lagi planet yang dijumpai dalam ilmu sains. Dan sebab itu bila ayat datang tentang kalimat alam tarau, tidakkah kamu perhati ataupun tidakkah kamu melihat, bukan hanya melihat dengan mata kasar. Begitu juga apa yang ada di bumi. Kalau kita lihat apa yang ada dekat bumi, kita nampak pokok-pokok, nampak tumbuh-tumbuhan, nampak laut, nampak sungai, nampak tasik, nampak kolam. Tapi kalau lihat dengan ilmu, kita bukan hanya nampak bumi. Dalam bumi itu ada macam-macam. Ada emasnya, ada minyaknya. Kita tak akan nampak melainkan dengan adanya ilmu pengetahuan. Laut, mungkin kita nampak laut satu lapis saja, tapi sebenarnya laut ini ada berlapis-lapis. Ada dia panggil sebagai deep sea, laut dalam. Laut dalam tu bukan lagi ada ikan kembung, bukan ada ikan bilik, ada ikan-ikan yang lain, kehidupan-kehidupan lain yang tak akan timbul. Itu semua kita pelajari dalam sains. Ya, sebab tu kalimat alam tarau ni tidak kamu perhati, mestilah juga melihat kepada perhatian terhadap ilmu ataupun pengetahuan yang ada di dalam sains, perubatan dan sebagainya. Kemudian Tuhan sebut di sini apa? Dicukupkan ke atas kamu zahiratan wa batinatan, nikmat-nikmat zahir dan batin. Dengan adanya alam ini, maka manusia ini dapatlah nikmat zahir seperti cahaya matahari, dapati kesejukan daripada tiupan angin, dapat melihat, merasa buah-buahan. Itu semua nikmat-nikmat zahir. Tapi ada juga nikmat-nikmat batin yang manusia merasa aman, manusia merasa tenang, manusia merasa bahagia. Konteks hari ini orang panggil healing. Nak pergi mana? Nak pergi healing, duduk kat laut, tengok ombak yang memukul ke pantai dan sebagainya, tiba-tiba rasa tenang. Pergi duduk tempat ada air terjun dan sebagainya, jiwa merasa tenang. Pergi melihat tumbuh-tumbuhan, bunga-bunga dan sebagainya, jiwa menjadi tenang. Maka Tuhan kata penciptaan di langit dan di bumi itu bukan hanya bagi nikmat zahir, tetapi juga memberikan nikmat batin. Baik. Kemudian kita tengok firman Allah Subhanahu wa taala. Allahul ladzi sakhkhara lakum al-bahra tajriya al-fulku fihi bi amrihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah lah yang menjadikan lautan untuk kamu supaya kapal berlayar di atasnya dengan perintah Allah, dan supaya kamu dapat mencari kurniaan Allah. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Jadi adakannya pula untuk kamu apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya dari Allah. Sesungguhnya hal yang demikian itu menjadi keterangan bagi kaum yang berfikir. Baik, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebut tentang Dia yang menjadikan lautan. Laut itu tidak terjadi dengan sendirinya. Maka Allah bagi tahu bahawa laut itu Dia buat. Jadi kalau kita baca sepintas lalu, mungkin kita tak rasa apa-apa lah. Laut Tuhan buat, okey lah, kita sebagai orang Islam, kita sebagai orang yang dah beriman, kita tak ada masalah pun. Laut Allah buat, okey, settle. Tapi kita tuan, kalau kita pergi berkawan dengan kawan-kawan kita yang non-Muslim dan sebagainya, dia percaya lain. Dia percaya bahawa laut itu ada dewa laut, ada Tuhan laut. Dia percaya ada Tuhan gunung, dia percaya ada Tuhan langit.
Dia percaya ada Tuhan-Tuhan yang pelbagai, kononnya menjaga laut, menjaga tanam-tanaman, menjaga gunung-gunung. Dia percaya benda itu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala beritahu secara jelas bahawa tak ada, iaitu laut itu Allah yang buat. Tuhan yang sama yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan itu juga yang telah menciptakan laut. Yang mana kamu dapat lihat kapal berlayar di atasnya dengan perintahnya. Kapal ni merujuk dalam konteks ayat ni adalah kapal, bukan kapal enjin lah. Kapal yang gunakan layar dan sebagainya. Dulu mana ada teknologi enjin. Maka Tuhan kata bagaimana kapal yang berat itu boleh berlayar di atas lautan. Dan macam mana kapal itu boleh bergerak? Dalam ayat ini Tuhan kata fihi bi amrih, dengan perintahnya, iaitu dengan tiupan angin, dengan adanya ombak dan sebagainya. Maka itu antara faktor-faktor yang menyebabkan kapal itu boleh bergerak ataupun berlayar dari satu destinasi ke destinasi yang lain. Kapal tu berat. Kalau kita ambil 1 kilo batu, kita balik, dia tenggelam. Tapi kapal tu bertantan tapi tak tenggelam. Macam mana tu? Tak tenggelam. Ya, jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut di sini bahawa kapal yang berlayar di lautan itu dengan tiupan angin dan sebagainya, semuanya itu dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Walitabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun, supaya kamu dapat mencari kurniaan Allah. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Jadi orang dulu-dulu tu sekalian, kalau kita tengok zaman dulu, yang boleh mengangkut barang dengan jumlah yang besar kapal laut je. Kat darat ni hanya ada unta, keldai dan kuda. Jadi berapa banyaklah sangat unta, keldai dan kuda boleh angkut barang, tak banyak mana pun. Jadi barang-barang yang banyak boleh diangkut dengan kapal. Dulu mana ada teknologi teknologi, tak ada kereta api, tak ada kapal terbang. Jadi orang memang menggunakan sangat-sangat pengangkutan lautan ni, iaitu kapal. Bukan sekadar bawa barang untuk pergi berniaga, bahkan bawa orang dari satu destinasi ke destinasi yang lain. Darat tak ada apa lah. Kuda, unta, keldai, berapa banyak kan boleh bawa, boleh angkut. Maka sebab itu Tuhan kata, mudah-mudahan kamu dapat guna nikmat Tuhan itu untuk mencari kurniaan kamu tu, iaitu keperluan perniagaan, pengangkutan, perjalanan dan sebagainya. Wala'alakum tashkurun. Lalu Tuhan kata moga-moga kamu tu bersyukur. Ayat ni pendek. Ayat ini Tuhan jelaskan, iaitu dia buat laut. Kemudian Allah Ta'ala beritahu dia mengizinkan ataupun membenarkan kapal itu berlayar dengan perintahnya. Yang ketiga, Tuhan kata moga-moga kamu dapat cari kurniaan Allah, iaitu dalam perniagaan ataupun pengangkutan, penghijrahan dari satu destinasi, pemusafiran. Jadi Tuhan kata dengan 3 perkara yang dia sebut ni, dia minta kepada kita bersyukur. Jadi nikmat Tuhan ni tak boleh kita ambil kita buat bodoh je, tak boleh. Ya. Sebagai contoh, masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu baru-baru menjadi khalifah, maka ada satu misi yang diperintah oleh Nabi SAW kepada Usamah bin Zaid, iaitu anak kepada Zaid bin Harisah, anak angkat Nabi SAW. Usamah bin Zaid ni cucu angkat Nabi lah. Maka ada misi yang perlu diteruskan. Abu Bakar tak boleh pergi. Abu Bakar baru saja jadi khalifah, maka dia kena menguruskan pemerintahan di kota Madinah. Tapi Abu Bakar pergi iring Usamah bin Zaid untuk keluar daripada kota Madinah Munawwarah. Usamah bin Zaid naik unta. Kemudian Abu Bakar jalan kaki. Berkata Usamah bin Zaid, dia kata, wahai Khalifah Abu Bakar, biarlah kamu naik unta, aku yang jalan kaki. Abu Bakar kata, jangan, kamu naik unta. Kamu tu panglima perang, ketua panglima perang. Kemudian kata Usamah bin Zaid, kalau macam tu, biarlah aku turun, kita jalan kaki sama-sama. Abu Bakar kata, jangan, kamu jangan turun, kamu naik, kamu ketua panglima perang. Kemudian kata Abu Bakar, biarlah debu-debu ni menjadi saksi, aku iring hantar kamu pergi jihad
untuk dihantar ke muka pintu kota Madinatul Munawwarah. Tuan bayar dia khalifah tuan. Ya. Usamah bin Zaid masa tu usia dia baru 20 tahun. Usamah bin Zaid ni dalam peperangan Uhud ketika umur dia sekitar dalam 13 tahun. Dia dah pergi perang, masuk dalam barisan perang. Bila Nabi cek tentera-tentera Uhud, Nabi tengok ada sekumpulan kecil kanak-kanak ada dalam barisan perang. Termasuk dalam tu adalah Usamah bin Zaid. Maka Nabi kata kanak-kanak tak boleh pergi perang. Maka Usamah bin Zaid pun tak dapatlah pergi sebab Nabi tak bagi. Tapi Usamah bin Zaid telah pun diwasiatkan oleh Nabi SAW untuk misi peperangan pada usianya 20 tahun. Nabi dah wafat masa tu. Baik. Kemudian Abu Bakar telah bagi satu wasiat yang agak panjang kepada Usamah bin Zaid sebelum dia keluar daripada kota Madinah. Masih dia diiring tu, ada panjang wasiat tu, saya sebut satu dua perkara. Kata Usamah bin Zaid, kata Abu Bakar pada Usamah bin Zaid, dia kata, wahai Usamah, nanti kamu dalam perjalanan di bermusafir ni, ada orang bagi kamu makan. Maknanya orang akan bagilah jamu orang musafir. Dia akan bagi apa? Kata Abu Bakar, wahai Usamah, ketika kamu makan, kamu bacalah Bismillah. Betul, kalau kita tengok nasihat ataupun wasiat Abu Bakar ni, kita kata takkanlah khalifah bagi nasihat macam tu, dia makan baca Bismillah. Tak ada nasihat lain ke? Tak ada benda besar ke? Makan baca Bismillah yang nasihat. Seolah-olah macam mana nasihat macam ni kan. Patut bagilah benda-benda bombastik sikit, futuristik sikit, nak pergi perang ni. Tapi dia kata, aku nasihatkan kepada kamu, bila kamu dalam perjalanan ni orang bagi kamu makan, kamu jangan lupa baca Bismillah. Mungkin bagi kita tentu benda kecil, benda remeh. Bahkan Usamah bin Zaid pernah hidup dengan Nabi SAW. Tapi tuan-tuan, sebenarnya para sahabat golongan yang luar biasa. Dia bukan orang macam kita, tak akan ada dah orang yang macam sahabat dia, tak akan ada dah. Mereka adalah generasi yang dididik oleh Nabi SAW. Sebab itu mereka dipanggil sebagai generasi Al-Quran. Bukan mereka pandai baca Quran. Bukan semua sahabat boleh baca Quran, dan bukan semua di antara mereka itu menghafal Al-Quran. Tapi kenapa mereka itu dipanggil generasi Quran? Mereka hidup dengan Al-Quran. Ya. Iaitu nasihat, itu nasihat yang besar. Sehingga perkara-perkara kecil, bukan perkara kecil bagi mereka. Nak masuk sesuatu makanan di dalam mulut, mengambil satu nikmat Tuhan, mestilah tidak melupakan Tuhan. Dan kita mengambil ringan. Benda ni benda besar, bukan benda ringan, iaitu mendapat nikmat Allah. Sebab tu kata Abu Bakar, ketika kamu makan, baca Bismillah. Kita tentu mungkin tak anggap besar, tapi sebenarnya besar. Sebab itu kalau kita tengok dalam ayat ini yang kita baca ni dalam surah Jasiyah ayat 12 dan ayat 13 ni, Tuhan kata, aku cipta kamu laut, aku cipta pada kamu kapal yang boleh berlayar, yang kamu boleh cari kurniaan daripadanya. Moga-moga kamu itu bersyukur. Nah, Tuhan untuk kita bersyukur dalam semua keadaan, dalam semua hal. Syukur itu dia bukan benda yang datang sendirinya, melainkan dia datang bila kita memikirkan tentang nikmat Tuhan dan juga merasainya. Dia bukan benda yang boleh datang spontan macam tu. Dia tak akan datang. Sebab itu banyak ayat Quran suruh kita fikir, suruh kita renung, suruh kita perhatikan. Dan begitulah Abu Bakar pesan, dia kata makan macam Bismillah. Supaya sebelum nikmat tu masuk ke dalam tubuh badan, kita terus mengingati pemberi nikmat itu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita boleh amalkan tuan-tuan. Masa kita nak makan dengan anak-anak kita di rumah ataupun di kedai ataupun dengan cucu dan sebagainya, maka kita pun nasihat benda yang sama. Dan bila dah hidang makan, maka kita kata baca Bismillah. Ya. Jangan kita anggap tak akan itu pun nak kena nasihat, tak tahu-tahu lagi kan. Abu Bakar khalifah nasihat kepada cucu Rasulullah SAW, cucu angkat. Maknanya kita jangan ingat benda itu benda kecil. Ia bukan benda kecil, ia benda besar. Sebab itu Nabi SAW bila dia makan, seperti kita tengok dalam peristiwa Nabi balik daripada Taif, Nabi nak makan, Nabi baca Bismillah tu kuat. Bismillah.
Kita lain lah macam bismillah perlahan kan. Nak makan kita rasa tak tahu apa kita rasa. Tapi Nabi baca kuat bismillah nak makan, supaya orang lain masa tu nak makan pun teringat juga bismillah. Ya, tak payah lupa baca perlahan-perlahan. Ya. Sebab masing-masing ingat itu adalah nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua kata Abu Bakar kepada Usama, dia kata apa? Wahai Usama, bila kamu makan, makanlah dalam jumlah yang kecil. Itu tuan ni cerita apa dia nak hantar kepada panglima perang. Nasihat cerita pasal makan. Makan baca bismillah. Yang kedua makan dengan jumlah yang kecil. Makan dalam portion yang sedikit. Kenapa? Sebab nak pergi perang. Kalau dah sibuk dengan makan, sibuk dengan makanan ataupun melayan makanan, akan menyebabkan letih nanti bila makan banyak. Dan bila makan banyak dia jadi letih, penat. Akan menyebabkan banyak kerehatan. Akan menyebabkan nanti nak sampai ke destinasi itu jadi lambat. Jadi sebab itu dipesan, wahai Usama, bila makan, makan dalam jumlah yang kecil, bukan jumlah yang besar. Sama juga kita nak bermusafir, kalau kita yang nak bawa kereta, janganlah kita makan banyak seperti passenger. Passenger tak apa, tu mula-mula dia seronok nak makan, seronok balik kampung, duk nyanyi balik kampung, lepas tu dia senyap. Driver nak terus bawa kita, dia orang dah lelap. Kalau kita bersama juga makan banyak, kita pun akan dia letih dan tak pemanduan. Walaupun nampak benda kecil kan, tapi sebenarnya tidak. Sahabat tu mereka tak anggap benda-benda kecil yang kita anggap kecil itu, mereka anggap benda kecil dalam nikmat Tuhan itu benda yang sangat besar. Kerana dengan mengenal nikmat yang kecil itulah Tuhan akan datangkan pertolongan-pertolongan yang lebih besar. Baik. Kemudian ayat yang ke-13 Tuhan kata, dan diadakan pula untuk kamu apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya dari Allah. Tuhan kata dekat langit, kat bumi, semua Tuhan buat. Tuhan buat untuk siapa? Untuk kita. Matahari, bulan, bintang, awan, air hujan turun daripada langit, semuanya Tuhan buat untuk kemudahan hidup kita. Kalau kita tak tahu kepentingan-kepentingan ataupun peranan-peranan apa yang ada di langit, maka kita tak akan menghargainya. Kita tak akan hargai. Kita tengok bulan, kita tak tahu berapa hari bulan. Mana dia kita pandai saja, kita tak pandai lah. Tengok bulan, bila tahu berapa hari bulan, tak tahu kita. Tengok bentuk bulan, tak tahu kita. 15, 16, 17. Bulan penuh tu berapa hari bulan? Bulan bentuk macam ni berapa hari bulan? Orang dulu tengok bulan dia tahu berapa hari bulan. Bahkan dulu pelaut, nelayan, sebelum mereka pergi menangkap ikan, mereka dah boleh jangka ikan apa yang mereka boleh bawa balik, kerana mereka tahu ilmu alam. Mereka kenal waktu-waktu macam ni apa yang boleh bawa balik. Mereka tahu musim-musim ni ikan apa yang ada. Kita tak tahu, pergi pasar baru tahu ikan apa boleh bawa balik. Jadi sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala beritahu, apa yang ada dekat langit dan bumi semuanya dari Allah. Tak ada satu pun yang Allah tertinggal. Dan janganlah pandai-pandai pula kita kata, oh ada dewa ni, ada dewa tu, seperti orang dalam agama-agama lain percaya. Tak ada, semuanya dari Allah. Ya. Tak ada satu pun yang bukan Allah cipta. Semua Allah lah yang menciptakan. Dulu zaman jahiliah, apabila berlaku gerhana bulan, maka orang pun percaya kepada perkara-perkara karun, perkara-perkara khurafat. Nabi datang, Nabi kata, jangan kamu sembah bulan, jangan kamu sembah matahari, tapi hendaklah kamu sembah Tuhan yang telah menciptakan bulan dan matahari. Manusia tu kalau tak bimbing, dia akan mengarut dia. Dia akan mengarut. Dia akan percaya benda-benda karun. Maka ada orang sembah bulan, ada orang sembah matahari, ada orang sembah gunung, takut berlaku gunung berapi, ada orang sembah laut, ada orang sembah pokok, ada orang sembah batu-batu, ada orang sembah perkara-perkara yang dia rasa mempunyai kuasa. Quran datang beritahu apa yang ada kat langit, apa yang ada kat bumi, Allah yang cipta, maka kamu sembah dia. Jangan kamu sembah matahari, jangan kamu sembah bulan, jangan kamu sembah benda-benda karun-karun ni, jangan. Sebab tu banyak ayat Quran yang sebut benda-benda macam ni. Itu orang bukan Islam, ketika mereka baca Quran, mereka boleh faham terjemahan Quran. Dan berapa ramai orang di Eropah tu masuk Islam dengan membaca tafsir-tafsir Quran dia. Ada saya tengok seorang, satu video klip, dia kata, I want to be a good servant of God. Dia orang Kristian.
Dia kata dia nak jadi hamba Tuhan yang paling baik. Maka cara nak jadi hamba Tuhan yang paling baik sebagai seorang Kristian, maka dia kata dia pun baca Bible. Dia baca Bible, tak tinggal. Baca dalam bahasa Inggeris. Dia kata saya nak buktikan saya boleh menjadi hamba Tuhan yang terbaik. Baca Bible. Kemudian dia kata dia nak buktikan bahawa agama yang terbaik adalah agama Kristian dan bukan Islam. Islam dia tu, agama yang terbaik adalah Kristian. Maka dia baca dan amalkan apa yang dia ajar dalam Bible. Maka dia kata dia banyak habis masa baca Bible. Terus satu peringkat dia kata dia pun nak baca terjemahan Quran. Nak tengok pula, nak compare bahawa sebenarnya Bible dia lebih baik daripada Quran. Maka dia kata dia habiskan masa baca Bible lama, dia baca Quran sikit. Dia tunjuk tangan dia, saya baca Quran dekat ni, Bible saya baca tinggi. Maknanya lamanya masa dia tu. Lama-lama dia kata dia bila dah baca Bible lama, dia baca Quran sikit, dia rasa nak baca Quran, dia baca Quran lagi. Akhirnya dia kata saya baca Quran masanya macam ni, saya dah mula tinggal Bible. Sebab apa? Sebab bila saya baca terjemahan Quran, saya kata Quran ni dia straightforward, kata dia, mudah faham. Bandingkan saya baca Bible, dia berbelit-belit. Sedangkan di antara satu juzuk dengan juzuk yang lain tu dia bercanggah, keliru. Tapi dia kata Quran tak, Quran dia straightforward. What you should do, what you should not do. Senang dia tu. Jadi lama-lama dia kata dia dah baca Quran lama berbanding dengan dia baca Bible dia. Padahal dia kata dia baca Bible nak buktikan untuk menjadi seorang penganut Kristian yang baik, orang yang taat kepada Tuhan. Dia kata lama-lama dia pun tinggal Bible. Dia pun baca Quran. Baca Quran, dia kata Quran ni lebih rasional. Quran ni lebih mudah, straightforward. Quran ni dia kata memberi jawapan kepada perkara-perkara yang keliru. Quran ni sifatnya standard, tetap, tak bercanggah di antara satu juzuk dengan juzuk yang lain. Dia ambil masa yang lama dan akhirnya dia kata dia memeluk Islam. Sebab itu kalau kita tengok ayat-ayat Quran ni pun simple saja, bukan payah nak perlukan tafsir-tafsir pening kepala kita. Allah menjadikan lautan untuk kamu supaya kamu belajar di atasnya dengan perintah Allah dan supaya kamu dapat mengambil kurniaan daripadanya. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Apa payah nak faham? Ada payah nak faham, straightforward je. Dia adakan bulan untuk kamu apa? Dia di langit dan di bumi, semuanya dari Allah. Apa yang payah nak faham? Ada nak susah-susah. Tuhan kata yang kat langit pun dia buat, kat bumi pun dia buat. Sesungguhnya hal itu jadi keterangan bagi golongan yang berfikir. Jadi kalau kamu nak tahu lebih mendalam tentang penciptaan Tuhan, kamu tak boleh hanya membaca saja, tapi kamu perlu berfikir. Itu bila orang baca firman-firman Tuhan yang macam ni, maka mereka dapat memahami bahawa sebenarnya Tuhan yang sebenarnya Tuhan tu je, tak ada Tuhan-Tuhan lain. Dia mustahil Tuhan tu pula tiba-tiba jadi manusia, mustahil. Dan bila dia jadi manusia, dia perlu kepada kehidupan sebagai manusia, ada kelemahan dan sebagainya. Jadi dia kata dengan dia baca satu terjemahan Quran, dia boleh faham Quran, dia boleh masuk Islam. Tak ada siapa pun tuan pergi dakwah dia, tak ada siapa pun pergi ajar dia, tak ada siapa pun pergi tarik tangan dia. Sebab itu kita tuan, kita ni baca Quran tapi tak faham. Sebab kita tak nak tengok terjemahan Quran. Sebab kita tak nak hadir kelas-kelas pengajian Al-Quran yang mencerita tentang tafsir-tafsir Quran. Kita ramai boleh baca Quran. Anak-anak kita pun kita pastikan boleh baca Quran, boleh baca Quran. Okay, satu fasa kita dah lepas, tapi fasa berikutnya kita tertinggal. Bila kita tertinggal fasa berikutnya, maka kita tak dapat hidup dengan lembayung Al-Quran. Tak boleh hidup. Tak faham cara hidup bermasyarakat, cara hidup keluarga Muslim, cara hidup komuniti yang lebih besar, cara hidup dengan non-Muslim, bekerja sebagai individu Muslim. Sebab kita tak hidup dengan lembayung Quran. Sebab itu di barat hari ini, di Eropah khususnya, ramai orang masuk Islam sebab dia orang ni golongan membaca. Kita tak membaca. Kalau kita baca pun dalam konteks kita baca Quran untuk dapat pahala dia. Bukan kita nak faham firman Tuhan tu, apa yang Tuhan sebut kepada kita yang perlu kita jadikan panduan. Tak nak ambil berat. Tak ambil berat. Ya, kita nak ambil fadilat-fadilat ayat-ayat Quran. Ya. Bukanlah itu satu kesalahan, tak satu kesalahan, cuma tak cukup. Kalau kita nak jadi orang yang betul-betul hidup dengan Quran, tak cukup dengan baca saja. Dia mesti ada elemen iaitu faham. Elemen faham dia susah. Sebab apa? Elemen faham dia menuntut kepada pendidikan, pengorbanan, duduk, bagi luang masa, baca, nak faham,
tengok kupasan mufassirin dan sebagainya, dia memerlukan pengorbanan masa yang banyak. Takkan nak baca Quran sekarang bukan susah. Kerja zaman dulu nak baca Quran sekarang banyak ustaz-ustaz belajar baca Quran. Macam-macam tools kita boleh guna dekat internet nak baca Quran. Ada macam-macam khori kita boleh pilih kita nak dengar. Ada macam-macam teknik belajar Quran. Boleh belajar Quran online dan sebagainya. Macam-macam. Tetapi nak faham Quran, dia memerlukan pengorbanan yang besar. Ya? Sebab itu hidup kita kadang-kadang kontradik. Quran suruh macam ni, kita buat macam ni. Ya, kita jadi confused. Sebab tu maka berlaku jenayah, berlaku salah guna kuasa. Bila dihadapkan kes-kes kat mahkamah, tengok-tengok yang pergi orang pakai tudung, tengok-tengok yang pergi bicara orang pakai kopiah, tengok-tengok kita sedia maklum orang Islam. Bukan tak ada orang bukan Islam dia bicara, tapi kita tengok kes-kes yang besar. Ya, kes-kes yang besar. Orang yang mengajar Quran masuk dia ke kes yang melibatkan cabul dan sebagainya, masuk dia. Penyewa lain pun, ustaz yang mengajar sekolah kafar Seri Putra, saya ceramah di penjara Kajang. Saya tengok ada satu orang, saya biasa tengok orang ni. Saya tanya dia, ni saya biasa tengok awak ni, awak daripada mana? Dia kata asal Kelang. Saya tak boleh recall nama dia. Habis saya ceramah, saya panggil pegawai penjara, saya kata saya kenal orang ni. Dia tak ingat siapa. Azizi selalu dengan saya tu. Dia kata, dia ustaz kafar kita Seri Putra ni. Saya panggil dia, saya pun tak ingat kes apa. Saya tanya bila masuk ni. Dia kata, ustaz dah setahun. Dah jatuh hukum ustaz. Berapa lama kau kena masuk sini? 12 tahun. Saya tak nak tanya apa kesalahan dia, sebab biasanya bantuan saya tak tanya dari depan. 12 tahun kan. Dia di guru kafar anak saya. Bandar Seri Putra, menjadi bilal masjid Bandar Seri Putra. Saya di kuliah dulu jadi azan. Saya pun keluar, kenapa hal kes budak ni? Tanya dengan pegawai, kes cabul budak lelaki 12 tahun kan. Dia bukan seorang, ada seorang lagi ustaz juga. Saya tanya pegawai penjaga, siapa ni? Sama ustaz, kalau kat penjara ni, kalau ustaz muda-muda ni kesnya cabut. Ya. Mengajar Quran kat Seri Putra atau kat Masjid Seri Putra tu, dia ada budak-budak dia ajar Quran. Sebab apa kan? Makna hidup dengan Quran ni bukan dengan baca, tak cukup faham. Bukan kes macam ni tu bukannya sedikit, banyak. Jadi duk azan panggilkan nama Allah, duk mengajar Quran di masjid, mengajar agama di sekolah agama. Sebab itulah kadang-kadang, sebab tu ayat ni Tuhan sebut, mengapakah kamu tidak mahu berfikir? Berfikir itu kan letih lah, fikir ni penat. Duduk baca, berfikir tentang keterangan-keterangan Tuhan. Sebab itu Tuhan kata, apabila diterangkan tentang kekuasaannya, diterang tentang kehebatannya, maka dia kata sesungguhnya hal yang demikian itu menjadi keterangan bagi golongan yang berfikir. Sebab berfikir ni akan melahirkan rasa syukur. Tak percaya, kita fikir Tuhan bagi sihat, alhamdulillah, syukur. Ya, ada kematian, kita berdatang sembahyang jenazah. Kita hidup lagi, alhamdulillah, dapat taubat. Kita hidup lagi, dapat beramal. Dan sebab itu disuruh kita ziarah orang sakit. Kenapa ziarah orang sakit? Supaya kita yang sihat ni bersyukur Tuhan bagi sihat. Disuruh ketika ziarah orang mati, supaya apa? Supaya ingat bahawa bagi hidup kita sikit je, tak lama lagi kita pun akan mati macam dia. Itu disuruh kita semayangkan jenazah orang. Kenapa suruh semayang? Nanti kita pun macam tu juga, orang lain semayangkan jenazah kita. Jadi suruh kita pergi ziarah kubur. Kenapa? Kita akan tinggal semua nikmat dunia ni, semua tinggal. Kereta yang baru kita beli, rumah kita yang besar, harta kita yang banyak, duit kita yang dalam akaun, semua tinggal, akan masuk dalam lubang yang sempit dulu. Duduklah kita di kampus. Jadi ini semua bila kita berfikir, maka kita akan jadi takut untuk melakukan dosa dan maksiat, dan akan menyebabkan kita rasa bersyukur atas nikmat-nikmat Tuhan. Ya. Baru ni tuan-tuan, saya pergi melawat
seorang ustaz ni tuan-tuan, dia ni mualaf, asalnya orang Islam, daripada asalnya agama Hindu. Dia masuk Islam, mengajar di pondok di Kelantan. Hebatlah dia ni. Memang boleh baca kitab-kitab lama, dia boleh baca. Saya dulu saya tak kenal dia. Dia masuk PKP, dia kenal saya dekat Facebook. So dia minta saya bagi khusus ceramah online dengan para mu'alaf. Dia ada buat kelas-kelas mu'alaf. Jadi saya ni buatlah. Jadi masa saya tengok dia, tengok dia dekat apa nama live ni, tengok pakai badan dia lah. Nampak macam biasa. Rajin dia buat kelas-kelas mu'alaf, mengajar mu'alaf dan sebagainya, memang hebat kan. Kemudian bila dah habis PKP, dia jemput saya pergi bagi pengisian di pejabat di Shah Alam. Saya pun pergi. Dia mu'alaf juga, macam-macam mu'alaf. Bila saya jumpa dia, saya terkejut dah tengok dia. Iaitu dia ni, rupanya dia ada kaki gajah. Besar dah tuan-tuan kaki dia, besar yang amat. Dan saya tengok dia nak berjalan tu, heret kaki tu, ya Allah. Kita tengok dia tu, kita rasa, ya Allah, beratnya apa yang dia takung. Ya, saya pun ingat duduk tanya tu. Kata Ustaz tak pergi rawatan ke? Pergi, dia ada rawatan di hospital. Apa kata doktor? Doktor duk rawat lah, bagi macam-macam. Doktor kata last kali ialah kalau tak boleh, kaki tu taklah dipotong. Okay. Tapi saya tengok dia tu, semangat dia mengurus kelas-kelas mu'alaf ni. Dia pun mengajar, dia pun mengajar dalam bahasa Tamil dan sebagainya. Dan dia pun berilmu. Mengaji pondok, lama dia mengaji pondok. Kemudian awal bulan 12 baru ni, isteri dia tulis kat Facebook. Isteri dia pun mu'alaf. Isteri tulis kat Facebook, kata suami dia masuk hospital dan akan dipotong kaki. Saya pun hantarlah mesej kat dia, berapa selamat dan sebagainya. Habis dia dah potong kaki, dia pun jawab mesej saya. Dia kata dah 3 hari dia baru keluar hospital dan dia ada kat rumah. Saya betul-betul pergilah rumah dia dekat jalan kebun. Dia pun dah berhenti dengan NGO apa semua. Dia buat kelas dia sendiri, dia buat kelas mengaji Quran. Kalau tengok kita tak terbuat kita macam dia. Dia buat kelas mengaji Quran percuma untuk anak-anak situ, anak-anak orang Melayu situ, anak-anak orang jalan kebun. Dia buat kelas. Tapi dia bagus, semangat. Dan dia mengajar lagi mu'alaf dan sebagainya. Saya pun pergi tengok rumah dia pun agak dhaif lah. Tengoklah sampai rumah dia, kaki dia pun potong. Dia kata, Ustaz, kaki saya kena potong tu, berat kaki tu tuan-tuan sampai parah lutut adalah 75 kilo. Tuan boleh bayang, berat saya 75 kilo. Sebelah kaki kena potong, berat kaki tu. Saya pun tanya dia masa tu, Ustaz, bila Ustaz kena ni penyakit ni? Dia kata dia mengaji di pondok di Kelantan. Saya tak ingat pasal tumbuh ke lubuk tampah, tak ingat. Dia kata masa tu dia sihat, tak ada apa pun. Lepas tu ada 5 orang masuk ke ustaz dia, semua demam. Demam dan ke hospital, pasal mas. Dia cek, rupanya doktor kata dia orang ni kena malaria. Semua kena malaria. Kena malaria, yang nyamuk tu telah bertelur di bahagian kaki dia, bahagian mana saya pun tak tahu. Dia seorang yang kena kaki gajah. Jadi dah 7 tahun dah. 7 tahun dia kena penyakit tu. Dan dia pula ada diabetik daripada kecil. Jadi bila ada masalah, doktor kata potong. Jadi hilanglah kaki dia. Tapi dia ni, bayangkan kaki hilang. Tapi duk bercerita, dia kata, Ustaz, ini semua telah ditentukan oleh Allah. Dia pula, bukan kita nasihat dia bagi tahu kita. Ini semua Allah dah tentu dalam Lauh Mahfuz. Dia tu bercakap memang gaya tu guru tu kan. Memang berilmu semua dia. Walaupun jauh muda daripada saya, tapi dia bercakap tu mutiara dia bercakap tu memang gaya tu guru kan. Dengan cara dengan subhanallah. Kita pergi dengar dia bercakap tu, kita rasa macam kita dengar tu guru tu ngajar kita. Padahal dia mu'alaf ya. Dia kata ini semua kurniaan Allah. Dia kata Allah dah tentu dah semua benda-benda ni. Buat hebat. Ya. Pada saya tu pendakwah jadi hebat tu, sebab dia boleh tarik orang yang tak kenal Tuhan supaya kenal Tuhan. Kita ni tuan-tuan, Ustaz Yasir main kuliah ni tu ketat sekeru ya. Tuan-tuan bukan tak tahu pun lupa apa semua, peringat balik. Dia ni tuan-tuan orang tak kenal Tuhan, dia boleh ajak kenal Tuhan. Ya. Jadi dan dia kata
dia dakwah kepada orang yang agama Hindu dan sebagainya, masuk agama. Dia kata orang tak boleh cakap apa ke dia, sebab dia dulu sebelum Islam dia kata, ustaz saya dia minum arak daripada malam ke pagi, tak payah sembang dengan saya. Rokok dia hisap rokok 60 batang sehari. Jadi bila dia dakwah kepada orang bukan Islam yang minum arak dan sebagainya, jadi dia orang tak boleh nak kata apa dia, sebab dia memang minum arak daripada malam ke pagi. Kita bila nak dakwah orang tu dia, kita pun tak pernah minum arak, kita pun tak tahu kan sedap tak sedap kan. Dia itu kelebihan dia. Kemudian saya dah duduk ziarah tu, saya pun nak balik. Saya kata, ustaz ni lama cakap ni, saya tak boleh nak balik. Biasanya ziarah orang sakit ni sekejap dia duka lah kita datang ziarah. Apa tuan-tuan dia jawab? Dia kata, ustaz, bila kita jumpa orang, perkara yang kita kena ingatkan ialah tentang Allah, bukan ingatkan tentang diri kita. Bayang dia dalam keadaan ni, dia boleh cakap ni. Bila kita jumpa orang, kita mesti selalu mengingatkan orang tentang Allah, bukan suruh orang ingat kita, dia kata. Bukan suruh cerita pasal kita, tapi cerita pasal Allah. Allah tu Maha Besar, Allah tu bagi nikmat. Bayangkan tu sekali, orang yang macam tu, yang dalam keadaan dia belum pulih sepenuhnya, kaki dia masih berbalut, dia boleh lagi sakit macam tu, nasihat kepada kita. Bila kita jumpa orang, sentiasa ingatkan tentang Tuhan. Jangan sibuk nak cerita pasal anak kita berapa orang, anak kita kat universiti mana, anak kita bila nak kahwin, nak melancong kat mana, nak berjalan kat mana. Kita kadang jumpa orang banyak cerita tentang kita, tetapi lupa kepada Tuhan yang telah menciptakan kita. Lupa untuk ingatkan orang supaya bersyukur kepada Tuhan. Duk cerita hebat kita je, duk cerita seronok kita je lah. Ya, duk cerita tentang trip melancong kita sana sini je lah. Kita tak mengingatkan orang tentang Allah, kebesaran Tuhan. Dan kita duk post kat Facebook pun cerita pasal hebat kita je, bukan cerita tentang hebatnya Allah. Kita duk komen-komen tu cerita tentang keseronokan kita lah, tidak cerita tentang kesyukuran kita. Itu tu kadang kita pergi ziarah orang, kita dapat mutiara-mutiara ilmu, kita dapat benda dan kita bersyukur kerana Tuhan bagi kita dua kaki boleh berjalan. Tuhan ambil kaki dia. Dan dia sekarang waktu ni saya pergi kuliah dan sebagainya, dia hantar mesej, dia kata, ustaz, saya rindu sangat nak solat jemaah. Saya rindu sangat nak solat berjemaah, tapi saya belum boleh pergi. Sekarang saya dah hilang satu nikmat, iaitu tak boleh pergi solat berjemaah sebab kaki dah tak ada, baru kena potong. Jadi duduk dengar bunyi azan rasa sedih. Kenapa sedih? Tak dapat pergi solat berjemaah. Dengar bunyi azan nangis, tak dapat pergi. Dapat pahala 27 lebih besar daripada sembahyang seorang diri. Kita terbayang bagaimana Allah berjentik jiwa dia. Kita ni pula tuan-tuan yang sihat walafiat boleh pergi, tak pergi, tak hadir dan sebagainya. Sebab tu kita tak kenal nikmat-nikmat Tuhan. Bila Tuhan dah tarik esok, barulah kita kelam kabut, barulah kita kalut. Masa kita dibagi nikmat ni, kita abaikan. Ya, sebab itu dalam hidup ni sentiasalah kita ingat. Dan bahkan Allah Subhanahu Wa Taala beritahu dengan penciptaan langit dan bumi yang kita bahaskan pada pagi ini, semuanya itu ada tanda-tanda suruh kita ingat kepada Dia. Bagaimana? Dengan berfikir dan juga dengan bersyukur atas nikmat itu. InsyaAllah boleh tu kan, saya berhenti di sini. Nanti kita sambung lagi pada kuliah yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Sudah ada ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.